Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid yang disayangi, kelas yang saya ajar lah, kelas 6 Mustari dan juga kelas 5 Bumi. Okay. Untuk minggu ni kita masih lagi ulang kaji pelajaran tahun lepas, tahun 2020. Okay, untuk minggu ini, cikgu akan cuba ajar awak semua teknik penulisan bahagian B, iaitu ulasan. Okey, bagaimana untuk kita skor bahagian B dengan teknik tertentulah. Okey. Okey, seperti yang sudah maklumlah. Okey, bahagian B ialah menulis ulasan. Okey. Ulasan ini mungkin dia dalam bentuk bahan sastra dan juga bukan sastra lah. Okey, di mana murid dikendaki membina 50 hingga 80 patah perkataan dalam perenggan. Okey, setakat ini kalau kita membina lebih daripada 80 patah perkataan pun tak ada masalah, masih lagi boleh diterima. Okey. Asalkan jangan kurang daripada 50 patah perkataan. Okey, kemudian bahan rangsangan dia mungkin boleh dalam bentuk grafik ataupun bukan grafik. Apa itu bahan grafik? Okey, bahan grafik ni mungkin gambar bersiri, okey, gambar tunggal, dia mungkin dalam bentuk carta, dalam bentuk iklan, dalam bentuk poster, kemudian dalam bentuk peta pemikiran, okey, peta minda dan sebagainya lah. Dan juga bahan bukan grafik lah, petikan cerita, dialog, surat, rencana, laporan dan sebagainya. Okey, setakat ini kalau kita lihat dalam peperiksaan UPSR, dia dah keluar dalam bentuk carta, dia ada keluar dalam bentuk carta. Kalau tak salah saya ingat lagi nyamuk Aedes ya. Dia ada keluar tahun bila tu saya lupa lah, 2 atau 3 tahun lepas. Kemudian dia ada keluar juga dalam bentuk yang banjir tu kan, dalam bentuk poster, dalam bentuk gambar. Tak ingat lah. Okey, kemudian dalam bentuk petikan pun dia boleh keluar juga. Okey. Jadi maksud dia apa? Maksud dia murid kena menguasai menguasai semua bentuk bahan grafik dan juga bahan bukan grafik. Sebenarnya bila kita menguasai semua, secara automatik kita boleh membina ulasan tu dengan baik. Okey. Jadi kat sini murid kena berhati-hatilah. Okey. Bila kita nak membina ulasan, yang pertama mesti buat dalam bentuk perenggan. Okey, bila buat dalam bentuk perenggan, maksud dia setakat ini kita buat dalam 3 perenggan lah. Dia mesti ada pendahuluan. Pendahuluan tu dah dapat daripada mana? Okey, pendahuluan tu mesti kita ambil daripada tajuk ulasan tu lah. Tajuk apa? Kita panggil bahan grafik tu. Okey, yang kedua ialah perenggan yang kedua tu termasuk isi tersurat, isi tersirat, dan yang ketiga adalah penutup. Okey, penutup maksudnya kita rumus secara keseluruhan apa yang kita cuba sampaikan dalam petikan ulasan kita. Okey, seterusnya cikgu nak perkenalkan kepada awak semua, inilah dia teknik K. Okey, kalau kelas cikgu bahasa Melayu ataupun mungkin awak ada abang-abang awak, kakak-kakak awak sebelum ini, mereka dah pernah menguasai lah, maksudnya mereka mengetahui teknik ataupun kaedah K ketika membina ulasan. Okey, untuk ini cikgu perkenalkan satu teknik yang bila kita nak membina ulasan tu dia lebih mudah, iaitu teknik K. Okey, teknik K ni murid-murid boleh lihatlah dia ada yang pertamanya kalau kita lihat teknik K ni seperti K lah, dia K daripada nombor 1 daripada atas tu dia terus turun ke bawah nombor 2, kemudian dia pergi ke kanan, dia punya kaki 3 dan juga kaki dia nombor 4. Okey, kemudian apa dia? Okey, nombor 1 ni tadi adalah penanda wacana. Okey, murid boleh tengok di sebelah kiri ni ialah penanda wacana. Okey, penanda wacana ni apa? Okey, penanda wacana ini ada banyak, tetapi untuk memudahkan murid-murid sekalian, murid cuma perlu menghafal 5 saja. Antaranya kita hendaklah, seterusnya kita mestilah, selain itu kita patutlah, di samping itu kita seharusnya, dan akhir sekali kita sewajarnya. Okey, ini penanda wacana yang cikgu minta kamu hafal. Okey, supaya bila kita hafal, kita memudah untuk membina ulasan. Okey, seterusnya kata bantu. Okey, kata bantu ni
Yang nombor 2 di bawah ni sebenarnya tak perlulah. Nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Kerana apa? Kerana kadang-kadang isi tersurat itu dah mencukupi. Ayat dia cukup lengkap lah. Jadi kita tidak perlu kata bantu di bawah ni. Okey, isi tersurat. Isi tersurat ni apa? Yang di sebelah kanan ni. Okay, isi tersurat ni adalah benda yang nampak, gambar yang nampak. Okey, contoh cikgu bagi gambar. Katalah gambar tentang menjaga kesihatan diri. Okey. Dalam gambar tersebut ada menerima rawatan di klinik dan hospital, kemudian apa lagi? Berjoging dan bersenam, okey, kemudian makan makanan yang berkhasiat, bergotong royong. Okey, itu isi tersurat tu maksudnya yang nampak dalam gambar tersebut. Okey, maksudnya kita boleh berfikir, kita nampak gambar tu dia sedang bergotong royong, kita tulis bergotong royong. Itu kita maksudnya isi tersurat yang kita nampak. Okey, kita nampak dia sedang menerima rawatan di klinik dan hospital, itu kita nampak. Kemudian dia sedang berjoging ataupun bersenam, itu kita nampak. Yang itu kita panggil isi tersurat. Okey. Dan bawah dia sekali, yang kaki bawah ni, ini kita panggil isi tersirat. Okay, isi tersirat, isi yang kita tak nampak dalam gambar, tetapi dia berkait dengan isi tersurat. Okey, contoh. Okey. Isi tersurat tadi yang kita sama dengan tajuk tadi, iaitu menjaga kesihatan diri. Katalah isi tersurat tadi ialah bersenam dan berjoging. Okey, apa isi tersirat dia? Okey, isi tersirat dia ialah supaya dia menjaga stamina untuk mengelakkan obesiti. Itu sebab dia bersenam, itu sebab dia berjoging. Betul? Okey, kemudian makan makanan berkhasiat dan juga makanan berkhasiat dan juga apa tadi? Makanan yang berkhasiat. Okey. Apa tujuan dia makan makanan berkhasiat? Okey, tujuan dia ialah supaya nutrisi dalam badan dia mencukupi. Okey, dia dapat memperoleh protein, okey, vitamin D, vitamin B, vitamin C, semua vitamin zat besi itu semua ada dalam badan dia. Itu sebab dia kena makan makanan yang berkhasiat, kan? Jadi itu kita panggil sebagai isi tersirat. Isi tersirat ni isi yang tak nampak, tapi dia berkait dengan isi tersurat tadi. Okey, seterusnya. Faham Ini teknik K ni, kaedah K ni. Dia senang dia sebenarnya. Okey. Ini adalah penanda wacana. Okey, penanda wacana ni kita panggil sebagai penanda wacana jejari penanda wacana. Okey, ada 5 jejari kita ni. Okey, kita mula itu akhir sekali. Sebenarnya tidak terikat. Mungkin murid nak letak antaranya, kemudian selain itu, di samping itu tak ada masalah. Seterusnya belakang. Okey, mana-mana pun boleh. Yang penting kena ada antaranya. Kalau ikut saya lebih suka guna perkataan antaranya dulu. Antaranya, kemudian seterusnya, selain itu, di samping itu, dan juga akhir sekali. Ataupun akhirnya pun boleh. Okey. Okey, ini contoh soalan ulasan. Okey, gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan. Okey, tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kesihatan berdasarkan gambar. Okey, macam cikgu cakap tadi lah. Kalau kita lihat gambar ini, dia ada 5 gambar. Okey, dia ada 5 gambar, maksudnya awak kena buat 5 penanda wacana lah. Cukuplah tadi. Apa dia? Antaranya, seterusnya, selain itu, di samping itu, akhir sekali. Cantik. Kalau ada 5 gambar. Tapi kalau ada 4 gambar, 4 lah penanda wacana. Antaranya, seterusnya, selain itu, di samping itu. Ataupun antaranya, seterusnya, selain itu, akhir sekali. Kalau 3 gambar, 3 penanda wacana. Okey? Jadi kita kena ikut berdasarkan gambar. Okey? Kalau misal kata gambar tu dalam bentuk carta, jadi kita kena huraikan juga. Kalau dalam bentuk poster, okay, kita kena huraikan satu persatu juga. Okey? Sebenarnya kalau soalan berbentuk gambar macam ni dia lebih mudah berbanding dengan soalan berbentuk poster, berbentuk carta. Itu agak mungkin sebenarnya benda tu mudah, tapi benda tu sukar bagi murid lah sebab dia tak biasa untuk membina ulasan berdasarkan carta ataupun poster tu. Okey. Okey, ini contoh dia. Contoh membina soalan ulasan ni kita tengok yang pertama apa dia? Okey, dia menerima rawatan daripada doktor lah, menerima rawatan daripada doktor ke klinik dan atau hospital. Kemudian dia berjoging, bersenam, bergotong royong, membersihkan halaman rumah,
Okey, kemudian dia makan makanan yang berkhasiat, yang bernutrisi. Kemudian dia menjaga kebersihan diri dengan cara kerap mandi. Okey, ini adalah um, cara-cara menjaga kesihatan. Bila saya cakap tadi, dia sebenarnya saya telah bagi tentang isi tersurat. Apa yang benda kita nampak, kita sebut tadi kan, dia berjoging, kemudian dia bergotong royong, makan makanan berkhasiat, menjaga kebersihan diri, kemudian menerima rawatan. Ini semua adalah isi tersurat, isi yang nampak. Okey, yang perlu kita buat nanti adalah isi yang tersirat. Kita kena fikir sikit. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah jawapan ulasan bersama teknik K lah. Mungkin tak nampak sangat lah sebab kecil sangat. Okey, tak apa, murid boleh lihat lah, boleh zoom ke, ataupun nanti saya bagi dalam bentuk yang berasingan, dalam bentuk gambar yang berasingan lah, kita letak dalam ni. Okey, nanti murid boleh tengok. Okey, kita tengok contoh jawapan lengkap ulasan tadi. Okey, ini saya bagi contoh jawapan lengkap ulasan berdasarkan gambar yang tadilah, berdasarkan gambar menjaga kesihatan tadi. Okey, mula sekali kita kena buat apa? Kita kena bina dia punya perenggan pertama tu tajuk lah. Tajuk ni mana kita dapat? Kita tengok berdasarkan soalan dia. Kalau soalan kata cara-cara menjaga kesihatan, itulah kita kena letakkan dalam perenggan yang pertama. Kalau dia kata cara-cara menjaga keselamatan, kita kena letaklah cara-cara menjaga keselamatan. Kalau dia kata cara-cara menghormati orang tua, itulah kita kena letak. Mudah. Untuk pendahuluan ini tak payah panjang-panjang. Dia tak payah panjang-panjang. Cukup kita menulis gambar menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan diri. Gambar menunjukkan cara-cara menghormati guru. Gambar menunjukkan cara-cara menghormati ibu bapa. Cukup. Tak payah kita nak melirik panjang. Sebab apa? Sebab markah akan diberi pada bahagian isi. Untuk bahagian pendahuluan ni sebenarnya tak ada markah. Tapi kalau kita nak letak, lebih bagus. Sebab apa? Sebab ayat tu jadi lengkap. Kita mulakan dengan pendahuluan, isi tersirat, kemudian dengan penutup. Jangan tiba-tiba kita terus pada isi. Kan? Nampak macam tak lengkap. Mungkin betul. Awak boleh dapat cemerlang. Tapi mungkin awak dapat 13. Awak dapat 12. Kan? Awak tak akan dapat 15. Kalau misalnya kata lengkap, ada penutup, ada isi tersirat, ada pendahuluan, mungkin awak dapat markah penuh. Okey? Kita terus kepada contoh jawapan lengkap. Okey. Gambar menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan diri dengan betul. Okey, titiklah. Itu perenggan yang pertama. Okey, perenggan yang kedua, antaranya kita hendaklah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital supaya mengetahui tentang kesihatan diri. Ini yang saya cakap. Okey, antaranya tadi apa dia? Penanda wacana. Okay, kita hendaklah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital. Ini tadi isi tersurat yang kita nampak berdasarkan gambar. Supaya apa? Supaya mengetahui tentang kesihatan diri. Ini adalah isi tersirat. Kenapa kita kena jumpa dengan doktor? Kenapa kita perlu dapat rawatan? Supaya kita mengetahui tentang kesihatan diri kita. Kan? Kita ni ada penyakit ke? Tak ada penyakit ke? Kita ni ada kecil manis ke? Obesity terlebih berat badan ke, itu kita perlu ke klinik ataupun hospital lah, supaya kita mengetahui apa masalah kita. Kalau kita selalu sakit kepala, kenapa kita selalu sakit kepala? Kan takkan kita nak biar aja kan? Mungkin kita ada migraine, mungkin kita ada darah tinggi kan. Bila kita ada darah tinggi, kita akan mudah sakit kepala di bahagian belakang kan. Itu contoh. Itu sebab kita kena sentiasa mendapatkan rawatan. Okey, seterusnya kita mestilah bersenam atau berjoging. Ini isi tersurat yang ada pada gambar tadi. Kan? Kita mestilah bersenam atau berjoging pada waktu lapang. Apa tujuannya? Untuk memastikan kesihatan diri terjaga. Untuk memastikan kesihatan diri terjaga. Okey. Ataupun untuk memastikan stamina dan kesihatan diri terjaga. Boleh tambah macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga. Selain itu, kita patutlah bergotong royong
membersihkan kawasan rumah. Kenapa kita kena membersihkan kawasan rumah? Tadi ada dalam gambar kan? Itu adalah isi tersurat. Supaya tiada tempat takungan air dan pembiakan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni dia suka tempat air yang bertakung, terutama sekali air jernih. Jadi kita kena sentiasa bergotong royong. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelakkan daripada digigit oleh nyamuk Aedes lah. Kalau nyamuk Aedes dah gigit, kita akan kena demam denggi. Itu sebab kita kena gotong royong bersihkan kawasan rumah dan juga kawasan tempat tinggal kita lah. Kalau kita di kampung, di kawasan kampung. Kalau di taman lah. Jangan kita bersihkan di kawasan rumah kita saja, tapi di taman kita, di rumah jiran kita, kotor kan. Sama juga sebab nyamuk tu dia boleh gigit jiran kita, dia juga boleh gigit kita. Jadi kita kena bersihkan semua tempat. Itu adalah isi tersirat, supaya tiada tempat takungan air dan pembiakan nyamuk Aedes. Ni adalah isi tersirat berdasarkan pada isi tersurat. Itu murid kena faham. Okey, kemudian di samping itu kita seharusnya makan makanan yang berkhasiat dan seimbang. Kenapa kita kata makanan berkhasiat dan seimbang? Kita nampak tadi dalam gambar kan ada dua orang tadi dia sedang makan kan. Jadi kita buat kesimpulan kat situ, dia mesti makan makanan yang berkhasiat. Apa makanan berkhasiat? Makan makanan daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan. Itu maksudnya makanan berkhasiat. Kenapa? Kita kena mengelakkan makanan ringan. Kita kena mengelakkan nugget. Kita kena mengelakkan sosis. Ini semua boleh mendatangkan penyakit. Kemudian, dan seimbang. Kenapa kita biasa bila kita letak makan makanan yang berkhasiat mesti seimbang? Sebab apa? Sebab kita kena kurangkan makan nasi. Kita kena lebihkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita kena sederhanakan makan daging, makan ikan kan. Itu sebab kita kena letak seimbang. Kalau kita tak letak seimbang, nasi kita lebih. Nasi kita makan 2 pot, 3 pot kita makan nasi, 3 periuk kan. Itu dah silap, itu maksudnya tak seimbang. Okey. Kita kena mengamalkan apa sekarang ni? Ramai orang mengamalkan suku-suku separuh. Tahu tak? Apa dia suku-suku? Suku tu nasi suku, ikan suku, separuh tu apa? Sayur. Kan? Sayur dengan buah-buahan tu kena lebih. Nasi kena sikit, protein tu kena sikit lah. Ikan ataupun daging ataupun ayam tu kena sikit. Kita kena lebihkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Itu maksudnya makanan yang seimbang. Kenapa? Untuk mengelakkan obesity. Ini obesity ni tersalah ejaan ni. Sepatutnya TI bukan TY. Ini dia automatik bila dalam komputer ni dia dalam bahasa Inggeris. Jadi bila kita type tu dia auto terus pada Y. Okey. Tak apa nanti murid betulkan. Seterusnya dijangkiti pelbagai penyakit yang berbahaya. Okey. 90% penyakit yang ada di Malaysia ni disebabkan oleh makanan. Kalau di Afrika tak cukup makanan, tapi di Malaysia terlebih makanan. Itulah yang bahaya. Jadi kenapa kita kena makan makanan berkhasiat dan seimbang? Untuk mengelakkan obesity. Seterusnya dijangkiti pelbagai penyakit yang berbahaya. Ini adalah isi tersirat berdasarkan isi tersurat. Okey, akhir sekali. Kita sewajarnya sentiasa membersihkan badan dengan kerap mandi supaya badan kita sentiasa segar dan wangi. Okey, sentiasa membersihkan badan dengan kerap mandi tadi ada dalam gambar. Itu adalah isi tersurat. Apa isi tersirat dia? Supaya badan kita sentiasa segar dan wangi. Betul tak? Betul lah. Kalau kita kerap mandi, kita kerap sabun, kan? Kita akan rasa badan kita segar dan kita akan rasa badan kita berbau wangilah kan. Itu isi tersirat. Okey, isi tersirat kepada membersihkan badan tadi. Okey, itu perenggan yang kedua. Perenggan kedua dia mesti ada penanda wacana, isi tersurat, isi tersirat. Okey. Okey, dan perenggan yang ketiga kita simpulkan keseluruhan. Kesimpulannya, menjaga kesihatan diri sangat penting bagi memastikan badan kita sentiasa sihat dan dihindari daripada pelbagai penyakit yang berbahaya. Okay. Biasanya kalau kesihatan diri ni dia tak boleh lari daripada penyakit. Kenapa kita kena menjaga kesihatan? Supaya untuk mengelakkan daripada penyakit lah. Ada kita menjaga kesihatan ni
sebab apa? Sebab bukan disebabkan oleh penyakit. Sebabkan penyakit lah. Kan? Itu sebab kita kena menjaga kesihatan. Kita kena kurangkan makan manis, kita kena kurangkan makanan bergaram, kita kena kurangkan makanan yang bergoreng, kan? Kita kena apa lagi? Kita kena sentiasa berjoging, bersenam, kalau di rumah tu pun boleh juga kita berjoging, kan? Lari setempat. Kita boleh apa lagi kita buat? Kita boleh tekan tubi, kan? Kita boleh sapu sampah, basuh kereta. Itu semua adalah senaman. Senaman yang kita rasa kita pun tak fikir itu senaman. Tapi sebenarnya itu adalah senaman yang boleh mengurangkan obesiti di kalangan kita lah. Okey. Ini adalah contoh jawapan yang lengkap. Jadi nanti saya minta murid salinlah jawapan ni dalam buku tulis. Okey. Seterusnya, okey, murid menonton video cara menulis ulasan dengan kaedah K. Okey, jadi saya minta murid untuk menulis murid pun dah menonton video tersebut. Okey. Kemudian murid diminta menyalin semula ulasan teknik K lah. Tadi macam saya kata tadi tak apa nampak kan. Okey, nanti saya akan bagi gambar yang lain. Okey, nanti murid boleh zoomkan perkataan yang saya tulis tu. Okey, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk menyalin semula ulasan lengkap dalam buku tulis panjang warna merah jambu. Tadi yang ulasan lengkap yang kita buat 3 perenggan tu. Jadi kerja murid yang pertama tonton video dah. Okay, yang kedua, salin semula ulasan teknik K tu. Okay, teknik K tu nanti saya akan bagi dalam bentuk gambar lain. Okay, yang ketiga, murid diminta untuk menyalin semula ulasan lengkap berdasarkan dalam buku tulis lah. Jawapan lengkap tadi yang tadi saya tunjuk tadi. Okey. Itu saja daripada cikgu. Okey, dapat sedikitlah bagi penerangan kepada kamu dalam bentuk video. Sebenarnya kaedah yang lebih baik adalah kita bersemuka. Kita pergi ke sekolah, kat situ murid lebih fahamlah untuk cikgu ajar. Tapi keadaan pandemik yang belum berkesudahan ini, tak apalah, sekurang-kurangnya bila cikgu tunjukkan video kepada kamu, InsyaAllah lah, mudah-mudahan kamu faham. Kalau tak faham, ulang balik video ni supaya jadi faham. Okey? Jadi cikgu memang suka perkenalkan kepada kamu lah kita guna kaedah K ni. Sebab kaedah K ni saya nampak lebih berkesan kita gunakan. Sebab saya dah guna untuk abang-abang awak dan kakak-kakak awak yang sebelum-sebelum ini nampak berkesan. Mereka lebih mudah faham. Okey? Jadi sudah saya itu saja daripada cikgu. Okey, cikgu harap kamu dapat siapkan kerja cikgu ni. Bila dapat siap, boleh PM cikgu secara personal, bagi tahu, tunjuk gambar, ambil gambar yang kamu tulis dalam buku tulis tu dan send pada cikgu lah. Okey, penting untuk cikgu tulis kehadiran dan juga kerja yang awak buat dalam untuk cikgu rekodkan dalam cikgu punya buku lah. Okey. Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi. Yang baik itu semua daripada Allah dan yang tak baik itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.